Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim.
Yang dihormati pengerusi Surau An-Nur Tuan Haji Ramalan bin Mansur dan seluruh tim jawatan kuasa pengurusan surau, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak dilupakan sedang penonton yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, syukuri kepada Allah. Pada malam ini sekali lagi Allah berikan ruang dan peluang yang terbaik kepada kita. Allah dudukkan kita seketika waktu yang barakah ini antara maghrib dan juga isyak untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah agar Allah berikan rahmat, menambahkan rahmat dan barakahnya kepada kita semua, sebab kita berhimpun dalam majlis ilmu, insya-Allah. Allahumma amin. Baik tuan-tuan, pada jemaah dan penonton sekalian, pada malam ini insya-Allah kita akan berkongsi dalam satu kisah yang diambil daripada sebuah surah. Dan saya yakin dan percaya surah ini mungkin kita selalu baca, paling tidak pun seminggu sekali pada surah ini. Dan kadang-kadang mungkin di kalangan kita ada yang perasan maupun tak perasan surah ini, ataupun tak perasan tentang kisah ini. Kerana saya ambil kisah ini daripada satu surah yang biasa kita baca pada malam Jumaat. Surah apa? Surah Yasin. Jadi kisah malam ini daripada surah Yasin, di bawah tajuk dakwah 3 rasul dan juga lelaki si tukang kayu. Dan kisah tu ada. Mari kita buka surah Yasin. Selalu kita baca setiap minggu kan, kadang-kadang kita terlepas pandang tentang kisah ini. Dan ada asbab yang mengatakan para ulama meletakkan kenapa perlu dibaca surah Yasin, walaupun Nabi tak sarankan pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Nabi lebih menggalakkan kita baca surah Al-Kahfi. Tapi para ulama meletakkan tidak salah untuk baca surah Yasin, kerana di situ ada beberapa kisah. Dan yang menariknya, kisah ini untuk kita mengambil iktibar sungguh-sungguh tentang 4 watak ini, iaitu 3 rasul dan juga seorang lelaki tukang kayu bersama dengan sebuah kampung. Jadi ada setengah ahli musafirin, ahli tafsir membuat kesimpulan kisah ini berkisah tentang Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah, sebuah penduduk ataupun sebilangan sebuah penduduk. Kisah ini tuan-tuan kalau perasan ataupun tidak, dia bermula pada ayat yang ke-13. Bermula pada ayat yang ke-13 dan dia berakhir sekitar dalam ayat ke-28 29 gitu. Terbayangkan awal lagi. Okey. Kenapa kisah ni ada? Untuk kita mengambil iktibar sungguh-sungguh, pedoman sungguh-sungguh. Dan dia sebagai satu kisah untuk peringatan pada seluruh doa. Apa doa? Pendakwah. Dan pendakwah itu bukanlah terletak pada kalangan Nabi dan Rasul sahaja. Hatta dakwah terletak di bahu setiap orang Islam. Perlu sebarkan dan sebagainya. Apa kata Allah? Kita lihat dalam ayat yang ke-13 dan 14 peringkat awal dahulu. Kalau tak habis malam ni kita sambung, akan datang insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-13, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Itu ayat 13. Menggambarkan kepada kita, wahai Muhammad, kata Allah, وَاضْرِبْ لَهُمْ, dan ceritakanlah. Kalau kita ikut kalimah wadrib tu, kalimah daraba, pukul. Artinya Allah pesan kepada Nabi, canang-canangkan, pukul-pukulkan, sebar-sebarkan, ceritakan lahum kepada mereka. Siapa mereka ini? Pada kaum kafir Quraisy. Canangkan kepada mereka, kisahkan kepada mereka tentang apa? Masalan, tentang satu kisah Ashabul Qaryah, tentang kisah satu kelompok, satu penduduk sebuah qaryah. Apa qaryah? Kampung ataupun sebuah bandar ataupun sebuah negeri. Sebuah negeri. Apa yang berlaku? Idh ja'ahal mursalun. Sebuah kampung ini dia telah didatangi oleh beberapa rasul. Mursalun artinya banyak rasul.
Sepatutnya sebuah negeri seoranglah rasul kan. Satu umat ataupun satu negeri seorang rasul saja. Tapi negeri ini tak besar mana pun. Tetapi Allah datangkan dia ija'ahal mursalun. Note kalimah mursalun dekat situ. Allah utuskan beberapa utusan. Artinya bila mursalun banyak utusan. Nak gambarkan betapa degilnya penduduk bandar ni. Nak gambarkan betapa orang kata apa, memang keras kepala betul lah penduduk ni. Biasa kalau seorang rasul tu okeylah. Tapi sampai lebih daripada seorang rasul untuk dakwah pada mereka, berkeras sebagainya. Ibadatlah tuan-tuan. Kalau kata kita panggil penceramah dan sebagainya, seorang dua tak cukup, Nabi 4-5 orang untuk ingatkan orang taman dan sebagainya. Itu mungkin berlaku. Dan kisah ini menggambarkan tuan-tuan, pada rangkaian awal ni dah beritahu pada Nabi, terangkan pada mereka tentang sebuah negeri, sebuah qaryah yang didatangi dengan beberapa rasul, lebih ramai. Para ulama tafsir mengatakan ada 3 orang rasul yang diutuskan. Bukan 1, bukan 2, tapi 3 orang rasul. Okey. Qaryah tu dekat mana? Okey, di dalam Al-Quran tidak dinyatakan di mana. Dan tuan-tuan, kenapa tak dinyatakan? Nak gambarkan kepada kita, bukanlah itu mesej utamanya. Tapi poin utama mengambil iktibar, mengambil ibrah tentang kisah tersebut. Namun ulama membuat kajian dan penelitian. Mereka bersetuju dalam tafsir Ibn Katsir ada, tafsir Ibn Ashur pun ada. Qaryah ini merujuk kepada negara yang dipanggil sebagai Antakiyah. Negara Antakiyah. Negara Antakiyah yang berada di belah hujung-hujung Syam situ. Antakiyah. Dan di situ wujud satu kampung, satu qaryah yang mereka ini cukup mengagungkan berhala. Tapi dalam kelompok mereka, sembah berhala itu, ada dengan mereka yang beriman. Jangan mereka beriman. Dan ada beberapa riwayat dan kisah ini. Satu, kelompok yang beriman itu tak ramai, 5 orang. Sama macam bermula pada zaman Nabi Nuh AS. Dan apa yang berlaku, 5 orang ni mereka tangkap dan mereka bunuh. Sebab ajaran mereka tak sama dengan nenek moyang mereka. Yang 5 orang yang beriman ni tadi, beriman kepada Allah, mereka kata dewa mereka tak betul dan sebagainya, mereka tangkap. Dan hasil tangkapan tersebut, seorang daripada ini lari. Itu riwayat yang satu. Okey. Riwayat yang kedua, mereka ini memang satu kumpulan, memang tetap juga ingkar kepada perintah Allah, sebab berhala dan sebagainya. Dan mereka tak terima pun siapa yang berdakwah pada mereka. Itu sebab Allah utuskan 3 orang rasul, izja'ahal mursalun. 3 orang rasul untuk dakwah sekaligus. Bukan ganti-ganti, tidak, sekaligus dakwah 3 orang. Datang 3-3 dalam waktu yang serentak untuk dakwah pesan pada mereka sekian-sekian. Sebab kalau kata rasul yang pertama pada petikai kan, masuk yang kedua, petikai masuk yang ketiga untuk peneguhan. Dan ulama berbincang. Ibn Katsir menyebut 3 orang itu adalah bernama Sadiq ataupun yang kedua Saduq, dan yang ketiga Shalom. Itu Ibn Katsir dalam tafsir Ibn Katsir dia jelaskan 3 orang rasul itu adalah Sadiq, Saduq dan juga Shalom. Okey. Itu perangkat awal. Terlihat dari segi ayat seterusnya apa yang berlaku pada mereka ini. Ayat ke-14 kata Allah, إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَأَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. Itu gambaran. Tadi kata mursalun ramai. Yang paling betul, 3 orang rupanya bithalith. 3 orang rupanya rasul tersebut. Apa yang berlaku? Faqalu inna ilaikum mursalun. Ketika kami mengutuskan kepada mereka 2 orang rasul, lalu mereka mendustakannya. Kemudian kami kuatkan kedua rasul itu dengan rasul yang ketiga. Ada 3 orang lah. Lalu rasul berkata, sesungguhnya kami ini adalah utuskan kepada kamu. Nampak tak tuan-tuan? Nak gambaran, kita bayangkan satu kampung, satu negeri, ada 3 rasul yang diutuskan untuk mengajar mereka. Dan para ulama juga berbincang ataupun bercanggah. Ada pendapat mengatakan kisah ini berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada pendapat mengatakan dia berlaku selepas pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Namun peranan kita, jangan bergaduh, jangan berbalah berlaku zaman bila. Yang penting mengambil
iktibar. Okey, apa yang berlaku tuan-tuan? Kita lihat dalam ayat ini. Berlaku dalam ayat seterusnya. Itu peringkat awal berkaitan tentang Al-Qaryah ini. Baik, kita lihat ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 berbunyi, okey, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Hujah penduduk kampung tersebut, kenapa mereka tak nak terima dakwah ni? Tuan-tuan, kalau kita keras kepala pun, bila ada orang dakwah pada kita terima juga, tapi penduduk tak terima langsung. Bukan seorang, tapi mereka bersepakat satu kampung. Mereka katakan siapa-siapa masuk kampung ni siap aku pancung. Aku tak percaya. Sekalipun datang tu Rasul dan sebagainya. Ibadatnya memang degil betul lah. Apa kata mereka? Mereka kata, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mereka cakap, kamu ni betul ke pemimpin? Kamu ni betul ke Rasul? Sedangkan kamu ni juga illa basyarum mithluna, sama macam kami juga, sama je, tak ada beza pun. Dia kata sama je. Apa yang berlaku? Wa ma anzalar rahmanu min syai', dia kata, dan Tuhan yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun tentang agama yang kamu dakwakan. Kamu ini, kata mereka, in antum illa takdzibun. Mereka ni dusta sahaja. Okey tuan-tuan, kalau nak baca satu-satu ayat, kita akan tafsir. Tak apa, saya potong aja cerita ni, pendekkan cerita. Apa yang berlaku tuan-tuan? Berlaku pada penduduk Qaryah ini, sedang cerita mereka tolak bulat-bulat. Dan mereka mengatakan bahawa kalau katalah berlaku satu peristiwa di kampung ini, berlakulah orang kata berbala, berlaku sana dan sebagainya, bukan sebab kami, tapi sebab engkau yang datang. Sebab kau yang datang. Bila kau dakwah pada kami, tiba-tiba berlaku orang sakit dan sebagainya, ini sebab kau datang lah ni. Tengok keluarga tu sakit dah. Tiba-tiba kalau datang terbakar rumah dan sebagainya, sebab kau lah ni. Penduduk kampung itu, mereka marah pada 3 orang Rasul ini. Marah pada 3 orang Rasul ini. Dan mereka berjanji, aku akan pancung satu persatu 3 orang Rasul ini. Mereka tak percaya. Dan waktu yang sama tuan-tuan, sedang mereka berbalah, bergaduh dan sebagainya. Ibarat kalau tuan-tuan tengok cerita lah, datang orang untuk selamat dan sebagainya, orang kampung marah, ambil kayu dan sebagainya. Datang seorang hero tuan-tuan. Itu sebab ujung tadi tu, datang seorang hero. Ayat ke-20 tu saya potong. Ayat ke-15, 16, 17, 18 tu cerita tentang kampung tu buat apa dan sebagainya. Saya potong ayat ke-20. Apa yang berlaku? Tengah-tengah mereka menentang, mereka lawan tentang Rasul tadi. Waja'a min aqsal Madinah. Telah datang seorang lelaki dari hujung kampung Aqsal Madinah. Aqsa ni asalnya pangkal. Maksudnya di ujung kampung, di ujung kampung, datang di ujung kampung, di ujung bandar. Apa yang berlaku? Rajulun yas'a. Laki tadi berlari. Dia datang tu nak selamatkan, dia berlari. Dan dia kata apa? Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ittabi'u, ikutlah utusan-utusan tu. Dia pesan. Siapa lelaki ni? Okey. Dan kisah yang mula-mula tadi mengatakan ada satu kampung dan 5 orang yang beriman tadi. Mereka bunuh mereka ini, yang 4 ni mati, seorang tu lari. Ni orang tadi yang lari tadi tu datang kembali. Okey. Riwayat yang kedua mengatakan lelaki ini memang seorang kampung, tetapi dia telah disisihkan. Sisih sebab apa? Dia ada penyakit. Ada pendapat mengatakan dia kena kusta atau penyakit yang berjangkit, jadi dia lari. Dia pergi menyendiri di tempat orang lain, tempat lama sebagainya. Waktu yang sama dia terima hidayah Allah SWT, dia beriman kepada Allah. Dan bila mana dia dapat tahu, dapat maklumat berkaitan tentang penduduk kampung dia, datang 3 orang Rasul, dan Rasul ni pula dihina, dicaci dan nak dibunuh. Dan dia dengar khabar tu, dia balik-balik ke kampung dia. Tu yang dia berlari tu. Waja'a min aqsal Madinah, dan datang berlari daripada hujung kampung, daripada hujung bandar, beritahu pada kaum dia, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin. Okey. Siapakah lelaki ini? Mengikut tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas menyatakan bahawa lelaki ini namanya Habib bin An-Najjar. Habib bin An-Najjar. Dan kerja dia apa? Sebagai tukang kayu. Tu tajuk tadi tu. Dakwah 3 Rasul dan si tukang kayu.
Dan dia ni tukang kayu biasa je, tapi orang kampung tahulah. Dan orang tahu kenal siapa dia dan sebagainya. Dan yang menariknya tuan-tuan, dalam ayat ini dia menggunakan kalimah ya qaumi, wahai kaumku. Dia bukan pemimpin, dia hanya si tukang kayu. Tetapi betapa cintanya kepada kaum dia dipanggil ya qaumi. Kalau kita lah tuan-tuan, ibarat kita, kalau kita dibuang daripada kampung, kita marah kat orang kampung, kita panggil apa? Tak guna je orang kampung ni, buang aku. Contoh. Ataupun kita sedia maklum dah orang kampung dia ni tak beriman kepada Allah. Dan tak salah kalau dia dipanggil ya kufar, wahai orang kafir, ikutlah Rasul ni. Dia bercakap macam tu. Tetapi betapa sayangnya dia ni pada kaumnya. Walaupun dia dibuang daripada kampung, disisih di ujung kampung, tapi dia balik, dia kata apa? Ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'u, ikutlah mursalin, rasul-rasul ni, tolonglah ikut. Dia pesan. Agak-agak kita orang kampung ikut tak tuan-tuan? Kalau sahabat kita keluar, tiba-tiba dia balik, dia ajak bisnes. Jomlah bisnes, dia kata. Jomlah, dia kata. Aku ada masuk bisnes sekian ni, jom ikut join bisnes. Kita fikir, kau hilang ke mana selama ni 5 tahun? Tiba-tiba balik nak ajak bisnes pula. Kan, kita petikaikan juga. Ibarat macam itulah. Macam kisah ni, dia balik dalam keadaan dia berlari-lari, dia pesan, ikutlah dakwah Nabi-Nabi ni. Ikut dakwah utusan ni. Untuk sama-sama dakwah. Agak-agak kita orang kampung ikut tak? Tak ikut tuan-tuan. Dan lebih menyedihkan lagi, apa berlaku pada Habib An-Najjar ini? Orang kampung dengar pula dia datang pesan, so ikut pula dakwah Nabi ni. Dia datang, dia tangkap Habib An-Najjar ni, dia belasah tuan-tuan, dia belasah. Sebab tak terima. Dia tak terima langsung. Sebab orang kampung ni ibadat kita dah hidup selesa, dah zon selesa, berada dengan keadaan turun-temurun nenek moyang dan sebagainya. Tiba-tiba ada satu pembaharuan macam sekarang lah tuan-tuan. Kita dah biasa datang masjid, ramai-ramai, sembahyang rapat-rapat. Tiba-tiba satu norma baru berlaku pula. Datang masjid kena pakai mask, bawa sejadah sendiri, duduk jauh-jauh. Biasa boleh salam-salam tangan. Kadang-kadang salam tangan tu orang nakal sikit. Salam tangan dia digaru. Ada tangan nakal sikit kadang-kadang kan. Saja cuit-cuit, kan. Digaru tangan kita, lama tak bersembang, tak bergurau dan sebagainya. Tapi sekarang jauh je, angkat bahu dan sebagainya. Normal baru. Kita rasa macam mula-mula ralit sikit lah. Tapi juga pada mereka orang kampung ni, mereka adalah Rasul datang dakwah untuk beriman kepada Allah, mereka tak terima. Dan tambah pula orang kampung datang dakwah kepada mereka, ikutlah Rasul ni. Mereka tak puas hati tuan-tuan. Mereka tangkap, mereka belasah. Dan ada setengah riwayat mengatakan bahawa mereka belasah bukan biasa-biasa tuan-tuan. Mereka belasah sampai dia pijak perut ni, usus keluar daripada lubang duburnya. Itu Habib An-Najjar. Penduduk rakan-rakan baik dia, rakan kampung dia, datang tangkap belasah dia sampai ada mereka yang pijak perut dia sampai usus ni terkeluar ke lubang dubur tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau kita marah sangat tuan-tuan macam tu, tapi nampak geramnya mereka ini berkaitan tentang itu. Itu sebab tuan-tuan, nama Habib An-Najjar ini, An-Najjar ni tukang kayu. An-Najjar ni si tukang kayu. Najjar itu tukang kayu. Maksudnya Habib si tukang kayu. Baik. Apa yang berlaku tuan-tuan? Cantiknya dalam kisah ini adalah gambarkan kepada kita. Pertama, poin berkaitan dakwah bukan terletak pada Rasul sahaja, ataupun tidak bukan pada ustaz-ustaz asatizah sahaja, tapi Habib orang kampung biasa pun boleh berdakwah pada kaumnya. Itu satu. Yang kedua, betapa sayangnya Habib pada kaumnya, ya qaumi, wahai kaum aku, ikutlah ni. Okey, baik. Apa yang berlaku pada Habib ini tuan-tuan? Saya nak ambil iktibar daripada kisah ini. Saya pendekkan cerita tuan-tuan berkaitan kisah ini. Tuan-tuan boleh baca surah Yasin, tengok balik ayat ke-13 sampai ke-29. Dalami sungguh-sungguh kisah ini. Sebab apa tuan-tuan? Dalam kisah ini nak menggambarkan dalam ayat surah Yasin ini, surah Yasin ini Allah sebut dalam ayat ke-21, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kata Habib An-Najjar ini, turutlah orang yang tidak meminta kepada kamu suatu balasan, sedang mereka tiada orang yang mendapat petunjuk. Artinya diorang ni,
Rasul-rasul ni dia pertahankan balik. Rasul-rasul ni datang dakwah bukan nak balasan pun, bukan nakkan pangkat pun, bukan nak habuan pun, tapi mereka dapat hidayah Allah untuk bimbing kamu. Dipertahankan lagi. Dan apa yang berlaku? Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kemudian ditambah lagi, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku, dan kepada-Dia lah aku dan kamu semua akan dikembalikan. Dia pesan. Dulu aku macam kamu juga. Aku juga macam kamu, sembah berhala, kata Habib ni. Tapi lepas aku ingat aku ada Allah SWT. Sebab kaum kampung ni dia tak mengaku. Dia kata alam ni bukan diciptakan oleh Allah, tapi dewa-dewa kita yang buat dan sebagainya. Datang Rasul pula bagi tahu beriman kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini. Mereka lawanlah tuan-tuan. Tapi Habib ni pertahankan dan sebagainya. Baik. Dan apa yang berlaku tuan-tuan, kita lihat dalam ayat ke Allah SWT, ayat ke-24 tu lebih kurang, ayat ke-24 ataupun 25, menunjukkan bahawa akhirnya nanti lepas Habib ni dipijak, dia mati tuan-tuan, mati syahid tuan-tuan, mati syahid. Dan apa yang berlaku, dia salah satunya dalam ahli kampung tersebut yang masuk syurga. Qila dukhulil jannah. Gambaran tu sebut qila. Katakanlah kepada mereka, pada orang Habib ini, pada pemuda tadi, qila dukhulil jannah, kau akan dimasukkan ke dalam syurga. Tuan-tuan, dalam surah Yasin ada beberapa kalimah jannah diulang kembali, iaitu pada ayat ke-55, 56, 57, 89 cerita tu. Nak gambaran dalam surah Yasin ini, nanti bila mana berada di syurga, orang semua disebutkan fi syughulin faqihun. Syughul, kata Imam Ibnu Ashur, syughul ini sibuk sampai kita leka dan tak perasan jiran kita kat sebelah. Tu kesibukan di syurga. Apa sibuknya? Sibuknya kita menikmati nikmat di syurga nanti, tak perasan. Kalau kata kita makan buah, nikmat tu kita tak perasan pun, tak nampak kiri kanan lagi, tak perasan pun. Padahal sebelah dia akan kita dulu, kawan baik kat rumah, kat dunia dan sebagainya. Tapi di syurga, sebab kita makan buah tu, kenikmatan tu melupakan kita, ni rakan kita leka. Itu syughul fi syughulin faqihun, itu orang yang berada di syurga. Tapi pada mukmin ataupun Habib An-Najjar tadi, dia belum masuk syurga pun. Lepas dia syahid tu, Allah menampakkan dia dengan gambaran di syurga. Allahu Akbar tuan-tuan. Tak masuk syurga lagi, tapi dah gambaran dah. Sebab dia dipijak dan dia syahid sebab apa? Sebab dia betul-betul berdakwah, dia sayang pada kaum dia. Dia tak nak kaum dia masuk neraka pun. Dia tak nak kaum dia diseksa. Itu sebab dia berdakwah pada kaum dia untuk bantu Rasul tadi, untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab niat dia ikhlas itulah Allah berikan dia ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, kisah ini ulang-ulang kali kita baca untuk pedoman kepada kita semua. Urusan dakwah jangan biar di bahu para asatizah sahaja. Jangan biarkan urusan dakwah tu letak di bahu ustaz, imam, bilal dan sebagainya. Kita sebagai umat Islam, kita yang beriman kepada Allah, kita terus sama berdakwah. Dakwah macam mana tuan-tuan? Sebab itu dalam elemen kita membentuk peribadi yang bertauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan bentuk personaliti yang bertauhidkan Allah, beriman kepada Allah, sifat yang kedua yang perlu kita ada selepas takwa adalah ihsan. Sifat yang pertama confirm kena ada takwa. Orang yang mengaku beriman kepada Allah, kalau tak ada takwa tak jadi. Tak jadi. Sebab apa tuan-tuan? Lepas mengaku beriman kepada Allah, yang menguatkan iman tu adalah takwa. Sebab kata Allah dalam surah Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Elemen manusia ini lepas jadikan sempurna, yang pertama fujur, nafsu. Yang kedua takwa. Di takwa tu kena ada. Lepas beriman kepada Allah, takwa tu kena ada. Apa tu takwa? Takut orang kata. Tapi takut bagaimana? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, takwa artinya al-khaufu minal jalil. Takut dengan pencipta, dengan Allah SWT. Artinya takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada azab Allah. Kita takut pada orang azab dan sebagainya. Yang kedua apa? Wal amalu bitanzil. Takut dengan azab Allah. Yang kedua, berimanlah, beramallah dengan kitab dia, yakni Al-Quran. Baru betul.
Ini dia mengaku takut kepada Allah tapi tak solat juga, tak baca Quran juga, tak ikut juga ajaran Quran. Dia mengaku beriman kepada Allah, takwa dia kurang dekat situ. Tadi yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Dia redha dengan yang sedikit. Rezeki dia dapat, syukur alhamdulillah. Dan yang keempat, orang yang bertakwa ini dia sentiasa bersedia untuk menanti hari akhirat. Sebab itu tuan-tuan tu pengertian daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan elemen yang kedua untuk dapat takwa tadi kena ada ihsan. Ihsan. Itu sebab ihsan ni apa tuan-tuan? Dalam Al-Quran kita faham kalimah ihsan daripada kalimah hasanah. Hasanah yahsunu husnan ihsana. Artinya berbuat baik. Dalam Al-Quran banyak digambarkan kalimah ihsan dengan wabil walidaini ihsana. Dengan kedua ibu bapa kena buat baik. Itu ihsan. Tapi Nabi memberikan penjelasan ihsan apa? Dalam hadis Matan Arba'in yang kedua, dia terang tentang iman dan juga Islam. Dalam kisah seorang Muslim pun ada. Apa kata ihsan? An ta'budallah, kita beribadat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, ka'annaka tarahu, umpama kita nampak Allah depan kita. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kau tak nampak Allah depan mata pun kena bayangkan Allah memerhatikan kita. Jadi di situ ada dua elemen. Satu, musyahadah kita kepada Allah. Musyahadah. Kata para ulama, kita ni memang tak nampak Allah pun. Tak nampak pun Allah. Tetapi kata para ulama, kita nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita nampak kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kebesaran Allah? Kita angkat mata ni tu bantu kebesaran Allah. Kita tidur waktu malam, tiba-tiba bangun pagi dapat buka mata. Hebat tak Allah tuan-tuan menggerakkan mata kita. Kita tak ada angkat tangan pun, tak ada letak jari pun, tak ada. Tapi kita gerak mata tu sendiri. Allah menggerakkan. Itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan Allah kepada kita. Cuma kita ni tuan-tuan, ihsan tak kepada Allah tuan-tuan. Artinya sedang cerita kalau kita beramalah dengan kata pada imam, ada dua elemen. Satu beribadat kepada Allah, yang kedua muamalah dengan manusia pun kena ihsan. Kena ihsan. Nak gambarkan tuan-tuan dan elemen kita berdakwah ini sebagai kesimpulan daripada kisah ini, menggambarkan kepada kita elemen dakwah tu ihsan tu ditunjukkan kepada orang Islam dan juga bukan Islam. Contohlah tuan-tuan, contoh. Okey, seminit lagi Contoh, kita pergi kedai makan katakan. Kita makan meja kita ini, kita tengah makan nasi, tiba-tiba datang seekor kucing, datang ke kaki kita. Kita pula ada sejarah hitam dengan kucing. Dulu masa kecil pernah digigit kucing. Jadi trauma lah sikit. Bila kucing datang kat kaki, automatik kaki dia sepak dia. Sepak kucing tersebut. Padahal dia datang tak makan, dia sepak automatik. Sepak kucing tu tercampak ke meja sebelah. Bukan ke atas, bawah jugalah. Tapi meja sebelah tu bukan orang Islam. Contoh orang Islam, sama ada dia Indian ataupun Chinese. Dan kebetulan anak pula orang sebelah tu dia sukakan kucing, dia cintakan kucing. Apa yang berlaku? Kucing comel lah dia kata. Jadi dia pun ambil makanan, dia bagi dekat situ. Dan perbuatan itu tuan-tuan, orang lain perasan. Apa orang Islam ni kucing tu disepak? Dia tak tahu sejarah yang berlaku. Sana pula orang tu orang bukan Islam tapi dia bagi makan. Orang akan kata apa? Baguslah agama tu, dia bagi makan. Kita bawa Islam ni kita sepak kucing. Kan? Nak menggambarkan Islam tu buruk sebagainya. Itu gambaran dari kita. Sebab itu tuan-tuan, ihsan berlaku dekat situ. Kalau kata kita orang yang beriman, kita takut dengan kucing sekalipun, kita jangan sepak dia. Kita ingat, ini Allah hantar kucing ni untuk uji aku ni. Kita elakkan kaki pun tak apa, kita ambil makanan sikit, kita campak jauh-jauh, bagi dia pergi dari jauh lah. Sebab tuan-tuan, kata orang, kalau kita sedang makan, datang seekor kucing, artinya Allah nak uji iman kita sejauh mana. Kalau kata kita ihsan kepada binatang, kena bagi. Sebab kata Nabi, innallaha ta'ala innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan itu ala kulli syai, pada setiap makhluknya. Sama ada manusia ke, haiwan ke, tumbuhan ke, kena ihsan. Ibarat macam mana tuan-tuan? Macam baru ni lah kita, macam kucing tadi lah. Kita tak suka dia, tapi jangan sepak dia. Tapi bagi makanan sikit dan sebagainya. Kalau kata kita marah nyamuk tuan-tuan, jangan ditangkap nyamuk tu,
cabut dulu sayap satu, sayap kiri pula, kaki tu dia belah. Kita belah perut dia pula, kau makan darah aku ya, aku belah perut kau ya. Bukan. Marah dekat nyamuk, bunuh terus, tak masalah. Tu ihsan pada nyamuk. Sebab dia gigit kita. Kalau kata kita tak bunuh, mungkin penyakit dan sebagainya, kita bunuh terus. Bukan kata, oh jahat kau nyamuk, kita tangkap. Ada dah, tangkap. Dia tengok nyamuk tu, dia perhatikan, oh ni darah aku ni, dia belah perut tu, dia potong kaki dia. Itu zalim namanya. Itu sebab tuan-tuan, gambaran dalam kisah ini Habib An-Najjar, walaupun penduduk dia buang dia, tapi dia ihsan dengan penduduk dia, tetap sayang. Dia tetap doa kepada Allah, ya Allah, aku nak penduduk aku juga beriman. Tapi sayang ni tuan-tuan, penduduk ini sangat engkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tak beriman pun kepada Allah. Sebab itu mungkin para ulama meletakkan kenapa perlu kita baca pada malam Jumaat sebagai amalan kita untuk kita ambil iktibar dari kisah ini. Bukan sesuka hati. Walaupun orang kata dia jantung Quran, tapi ambil iktibar kita sebab dakwah ni. Nak berdakwah tu diri kita sendiri. Kita bawa Islam tu macam mana, tingkah laku kita, ajak orang dan sebagainya, tu gambarannya tuan-tuan. Dan inilah kisah yang sangat menarik dalam kisah ini. Cuma saya pendekkan cerita saja. Kalau nak sambung habis tuan-tuan, tak habis, tak apa, sikit je. Disentuh-sentuh akan datang insya-Allah mudah-mudahan dalam kisah ini. Jadi poin dia tuan-tuan, sebagai kesimpulannya, bab dakwah terletak di bahu masing-masing. Kita bersama yang bawakan Islam. Kita yang mentabatkan Islam tuan-tuan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Kita merawatkan tinggi Islam dan sebagainya. Kadang kita ajak orang ke masjid, surau dan sebagainya. Alhamdulillah tuan-tuan, semenjak PKP, tuan-tuan punya surau aktif di FB live, aktif. Kalau sebelum ni mungkin di offline saja. Tapi sebab PKP ada online sampai sekarang. Itu sebab tu kebaikan tuan-tuan. Tapi beruntung tuan-tuan yang berada di hadapan ini, barakah lebih mahal tuan-tuan. Sebab talaki secara berdepan dengan secara live tak sama. Ilmu akan dapat, input akan dapat, tetapi keberkatan dan barakahnya berbeza. Sebab itu tuan-tuan, Allah tak turunkan Jibril secara online, tapi turun direct dengan Nabi SAW. Allah boleh panggil dia, Jibril, kau bagi tahu Nabi, bagi Quran turun, tak masalah. Tapi dia datang jumpa Nabi di Gua Hira. Dan dalam Ramadan, dia datang jumpa Nabi di rumah Nabi. Untuk apa? Semak bacaan Al-Quran. Artinya tuan-tuan, di situ sunnatun muttaba'atun. Artinya ilmu secara direct, secara live ini, secara secara bersemuka lebih mahal barakahnya berbanding secara online. Namun syukurlah, alhamdulillah, bila mana kita dapat didik hati tu dengan ilmu, tu perkara yang terbaik dalam hati kita. Sebab ilmu ini dapat menundukkan nafsu kita, dapat merendahkan keegoan kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, sedikit pengurusan pada malam ini, sedikit buka minda kita untuk terus bersama dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran datang dengan pelbagai kisah tuan-tuan, banyak kisah untuk kita mengambil iktibar sama-sama. Sebab itu Al-Quran bukan untuk disimpan, tetapi untuk dipelajari. Ingat, tak handsome tak apa, janji ke surau. Tak handsome tak apa, janji dengan majlis ilmu. Tak handsome tak apa, janji pandai ngaji. Dan sekian daripada saya tuan-tuan, tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.